Hey guys, jumpa lagi dalam pelajaran memandu kereta manual ni. Okay, saya ada banyak dapat soalan daripada calon-calon ataupun student yang mengatakan memandu kereta manual ni agak leceh lah, susah lah nak kawal clutch. Okay, jom kita berkenalan dengan apa itu clutch dulu sebenarnya ya. So, untuk memandu kereta manual ni, dia ada clutch ya. Secara ringkasnya, ini clutch ya, ataupun bahasa Melayu dipanggil cekam. Secara ringkasnya, clutch ni adalah satu alat untuk menghubungkan antara enjin dan juga gear dan roda supaya kenderaan itu boleh bergerak ataupun tidak bergerak. Okey, itu secara ringkasnya lah. Dia menyalurkan tenaga dari enjin terus kepada gear ataupun transmission dan juga kepada roda untuk gerakkan atau tak gerakkan lah. Okay. So nombor satu sebelum kita nak kawal clutch ni adalah cara kita letak kaki yang betul. So kaki kita letak macam ni lebih kurang 90 darjah. 90 darjah macam tu. Okay. Dan semasa kita nak tekan clutch ni, kita kena angkat tumit sedikit baru tekan. Okay. So ini cara tekan yang saya boleh katakan betul dan lancar, mudah. Sebab kita tak tekan clutch macam ini. Tengok kaki saya. Kita tak tekan clutch dengan tumit diletakkan di bawah macam ni. Sebab pergerakan clutch itu dia panjang. Dia boleh bergerak jauh sampai ke dinding sana. So kalau kita tekan macam ni, saya cuba tunjuk, memang tak mungkin kita boleh tekan dengan baik lah. So cara untuk tekan clutch dengan lebih baik ataupun lebih betul adalah semasa kita letak kaki di atas pedal itu, angkat sedikit tumit tu. Tengok, angkat tumit sedikit, barulah ditekan pedal ni. Supaya dia bergerak lancar. Tumit dengan kapet bawah tu tak bergeser lah. Alright, so itu nombor satu. Dan nombor dua, kita kena faham bila masa kita kena tekan clutch. So secara asasnya, kita tekan clutch ni dalam beberapa keadaan. Nombor satu adalah sebelum kita nak masukkan apa-apa gear. Okay. Sebelum nak masukkan apa-apa gear, jangan lupa clutch perlu ditekan. Kalau kita kata tekan, bermaksud tekan habis, tekan rapat. Tekan habis sampai ke dinding sana tu. Bukannya tekan sedikit je. Bila kita kata tekan clutch, tekan sikit. Bukan. Tekan bermaksud tekan habis. Tekan habis. Angkat tumit, tekan habis. Itu maksud tekan. So semasa clutch ditekan, barulah kita boleh masukkan gear mana yang kita nak lah. Kalau kereta sedang berhenti, semestinya lah gear 1. Okay? Dan apabila clutch ditekan dan dimasukkan gear 1 contohnya, untuk memulakan pergerakan kenderaan kita, clutch ini perlulah dilepaskan. Dan kalau gear 1, kita perlu lepaskan secara perlahan macam ini. Okay? Tengok saya angkat kaki perlahan saja. Tumit masih terangkat. Angkat perlahan sampailah kereta itu mula bergerak. Dan semasa kereta mula bergerak, seboleh-bolehnya tahan sekejap clutch ni. Biarkan dia bergerak sekejap, lepas tu barulah boleh lepaskan habis dan kaki letak tepi. Okay? Itu cara melepaskan clutch semasa bergerak dalam gear 1. Kalau kita nak tukar gear 2 pula, kita tekan clutch lagi sekali, barulah tukar gear 2. Dan untuk gear 2 dan ke atas, disebabkan kenderaan itu sudah bergerak, kita boleh lepaskan clutch sedikit laju daripada berbanding dengan gear 1 tadi. Okay? Sedikit laju. Lagi sekali, tekan clutch, tukar gear 2. Gear 2 kita boleh lepas sedikit laju berbanding yang gear 1. Kalau kita lepaskan agak laju macam ni, boleh juga. Cuma kereta itu akan macam terhenjut sedikit dan tidak smooth, tidak lancar. Tidak selesa penumpang dalam nanti. So itu cara tukar gear 1 ke 2 dengan menekan clutch. Dan satu lagi cara kita nak tekan clutch ataupun bila kita nak tekan clutch ni adalah apabila kita hendak berhentikan kereta kita, untuk memberhentikan kenderaan. Katakanlah apabila kenderaan kita sudah perlahan, barulah kita tekan clutch habis dan ditambah dengan membrake. Okay? Sampailah kenderaan itu berhenti. Apa akan jadi kalau kita tekan brake? Tekan brake saja sampai kenderaan itu berhenti. Kenderaan memang boleh berhenti, tapi enjin akan mati. Okay? Bila kita berhenti tanpa tekan clutch, itu akan menyebabkan enjin mati dan itu bukan cara yang betul lah.
Kalau dalam ujian kita mungkin boleh digagalkan sebab berhenti dengan tiba-tiba mati enjin adalah satu pemberhentian yang agak berbahaya. Dan jika dilakukan banyak kali, enjin mungkin boleh rosak, gearbox boleh rosak lah. So jangan lupa ada beberapa keadaan kita nak perlu tekan clutch. Nombor satu tadi adalah kita tekan clutch sebelum nak masuk apa-apakan gear, okey. Dan kita lepas kalau kita nak bergerak. Dan kali kedua kita nak tekan clutch pula adalah mungkin kita nak tukar gear seterusnya. Dan kali ketiga adalah kalau kita nak berhenti kenderaan kita, nak berhenti terus lah, berhenti kena tekan clutch dan baru brake sampai berhenti. Tapi kalau kita nak perlahankan kenderaan saja, nombor satu kita lepaskan minyak, kalau tak cukup perlahan baru kita tekan brake. Kalau nak perlahan saja bukan nak berhenti, kita tekan brake perlahan saja. Dan kalau kita nak sambung perjalanan balik, lepas brake dan minyak balik, sambung balik. Okey, maksudnya untuk perlahankan saja tak perlulah ditekan clutch ini. Okey, boleh faham alright, so itu berkenaan dengan clutch. Dan bila masa lagi kita nak kena tekan clutch, kalau kita dapat kesan yang enjin itu nak mati, enjin nak mati, dia akan bagi satu tanda enjin gegar, bergegar enjin ataupun jerking, enjin tu bergegar itu bila enjin bergegar bermaksud enjin nak mati. Anda cepat-cepat kena tekan clutch untuk elakkan enjin mati. Okey, ataupun cara kedua untuk elak enjin mati adalah anda kena meningkatkan lagi kelajuan kereta ini, kenderaan ini, dengan menekan pedal minyak untuk meningkatkan lagi kelajuan kenderaan itu. Sebab utama enjin nak mati biasanya adalah cara kita menggunakan gear ni tidak betul. Penggunaan gear yang tidak betul boleh menyebabkan enjin senang mati. Sebab setiap gear dia ada minimum speed dia, kelajuan minimum dia. Contohnya jika kita menggunakan gear 2 tapi kita bergerak di bawah 5 km sejam, gear 2 di bawah 5 km sejam, semasa ini enjin akan mula bergegar. Itu menandakan anda tidak menggunakan gear yang sesuai dengan kelajuan itu. Okey, gear 2 sesuainya adalah 10 km sejam ke atas, itu lebih sesuai untuk gear 2. Jika anda memang berniat untuk bergerak dengan perlahan, anda sepatutnya memandu dengan menggunakan gear 1 sahaja. Okey, kenapa enjin nak mati tadi? Kebiasaannya adalah disebabkan penggunaan yang tidak sesuai dengan kelajuan itu. Alright. Okey, berbalik pada clutch tadi, bila lagi kita nak kena tekan clutch ni? Apabila kita dah tak nak bergerak. Okey, kita tak nak bergerak, kita kena tekan clutch. Sebab jangan lupa apabila kita tekan clutch, tidak ada tenaga yang disalurkan dari enjin kepada gear dan gear kepada roda tadi. Kalau kita tekan, kereta tak akan bergerak sebab tak ada tenaga tadi. Dan kalau kita lepaskan clutch ni, tenaga akan mula disalurkan kepada gear dan juga roda, itu yang menyebabkan kenderaan bergerak. Dan jangan lupa yang menggerakkan kenderaan adalah apabila kita tekan atau angkat clutch. Kalau kita tekan clutch tidak bergerak kenderaan itu, motor ataupun kereta sama aja. Kalau motor kita panggil tarik clutch, Okey, kalau motor lah. Kalau kereta kita tekan clutch, kenderaan tak akan bergerak. Walaupun anda tekan minyak kuat mana pun, kereta akan duduk situ je. Kalau anda angkat clutch, kenderaan akan mula bergerak walaupun anda tidak menekan minyak pun. Okey, ada yang bertanya, cikgu, clutch ni nak kena selalu angkat sampai habis ke? Maksudnya macam ni. Nak gerak aja kena angkat sampai habis ke? Macam tu? Jawapannya adalah tak perlu Tidak semestinya, bukan tak perlu, tidak semestinya. Clutch ni, penggunaan clutch ni nak angkat berapa banyak, dia bergantung pada keperluan kita lah. Keadaan semasa. Contohnya, semasa kita bergerak dan kita nak bergerak sangat perlahan, kelajuan berjalan kaki contohnya. Ada masanya semasa kita memandu kita kena bergerak sangat perlahan macam tu. Okey, so kalau kita nak bergerak dengan kelajuan yang agak perlahan, kita angkat clutch dan apabila dia dah mula bergerak saja, bila dia mula bergerak aja, tahanlah clutch sekejap. Clutch tu perlu ditahan sekejap. Tahan aja. Kalau terlalu laju sangat, tekan sedikit clutch tu ke dalam. Okey, dia akan perlahan. Kalau terlalu perlahan sangat, nak lajukan sedikit, angkat lagi clutch tu sikit, cukup. Okey. Kalau dia dah gerak kelajuan yang kita nak tu, tahan aja. Okey, kalau kita nak gerak terus lebih laju, angkatlah sampai habis. So itu cara kita gunakan clutch
Jadi kesimpulannya adalah, perlu ke kita angkat clutch sampai habis? Selalu. Dia bergantung pada situasi, pada keadaan. Okay? Ada masa kita kena angkat semua, ada masa kita kena tahan clutch tu. Okay? Dan satu contoh lagi adalah semasa kita mengundurkan kereta. Kalau kita undurkan kereta, kita lepas clutch sampai habis, itu agak laju, dia akan pergi belakang lagi. So kalau kita nak undur dengan perlahan, pastikan kita angkat clutch dan tahan clutch itu. Okay, sampailah tempat kita nak undur tu, sampai kita tekan clutch balik dan tekan brake untuk berhenti. Right. Okay guys, boleh faham itu cara menukar ataupun menekan clutch untuk menukar gear, untuk berhenti, untuk elakkan enjin mati, ataupun untuk kita tak nak kita gerakkan kenderaan itulah. Okay.